Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ya, alhamdulillah ya, kita panjat syukuran kepada Allah SWT ya, di mana pagi ini kita dapat bertemu lagi dalam satu slot ya, kita kata ya, satu slot motivasi niaga, dan pastinya ya, pada hari ini ada satu sesi yang sangat penting di mana tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan kita berbincang, mendapatkan ilmu berhubung dengan apakah itu perniagaan menurut syarak bersama tokoh yang sangat istimewa ya, tokoh yang sangat istimewa dalam dunia perniagaan khususnya, dan juga dalam hukum hakam yang kita akan rujuk sentiasa, iaitu yang berbahagia Dr. Zahruddin Abdul Rahman. Baik, sebelum itu saya mohon tuan-tuan dan puan-puan yang ikuti program kita pada pagi ini untuk sama-sama berkongsi ya, kongsi link supaya lebih ramai orang dapat mengikuti program kita pada pagi ini ya. Minta tolong share lebih ramai supaya lebih ramai. Saya tengok setakat ni dalam 40 orang ya. 40 orang, dan mohon share lebih banyak lagi. Dan bagaimana suara saya didengar untuk hari ini? Kualiti video, kualiti suara ya, mohon komen. Ya, Waalaikumsalam Mulia. Ya, ada ramai lagi tu saya tengok, ada Eva, ada Suhana ya. Ya, mohon komen dan mohon share ya, ya Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mohon share lagi. Saya tengok dalam sekitar 40 orang setakat ni sedang ikuti program kita, dan seperti biasa sebelum ini kita setkan masa kita adalah pada jam 11 pagi ya, tapi hari ini kita ubah masa sedikit, kita dah awalkan sedikit sebab bila PKPP ni kita tahu bahawa hujung minggu ramai nak balik kampung ya, ramai nak kita kata macam seolah-olah nak menziarahi saudara, nak rentas sepadan negeri dan sebagainya yang sebelum ni kita tak boleh. Jadi kita awalkan sikit supaya lebih ramai orang dapat ikuti program kita pada pagi ini, dapat fokus penuhnya dan dapat ikuti apakah perkongsian yang nak kita hidangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Ya, baik. Alhamdulillah, tambah lagi. Alhamdulillah kita dah hampir ke 50 orang ya sudah mengikuti kita punya program pada pagi ini. Ya, terima kasih Puan Suhayu ya, antara kita punya kita kata penonton kita yang tegar ya, senantiasa mengikuti semua program yang diajarkan oleh pihak syarikat ya. Baik. Okey, alhamdulillah kita dah mencecah angka 50, dan saya rasa kita akan mulakan terus pada pagi ini. Jadi alhamdulillah ya, pertamanya ya, bagi yang mungkin tidak kenal apa itu syarikat Anak Eda, suka saya nak menceritakan, menerangkan sedikit lah, iaitu syarikat Anak Eda ini ya, sebuah syarikat yang bagi saya dah lama bertapak ya, sejak tahun 1983. Tahun 83 adakah yang dah hadir ni dalam ramai-ramai penonton di pagi ni? Ada yang hadir tahun 83 ya. Alhamdulillah Anak Eda ditubuhkan pada tahun 1983, dan alhamdulillah ya, kita dah bertapak selama 37 tahun ya. Alhamdulillah ya, Allah rezekikan kita bersama dengan masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia, orang Islam khususnya, dan juga seluruh rakyat Malaysia selama 37 tahun ya Anak Eda. Ya, jenama Anak Eda ni ada di pasaran. Dan untuk makluman juga, Anak Eda ni telah diasaskan oleh kata Allahyarham Tuan Haji Osman Omar dan isteri beliau Puan Hajah Esa Omar ya, yang mulakan bisnes ni secara kecil-kecilan dalam harakah dia, harakah kita kata usrah. Zaman tu usrah Abim lah ya, pengasas kita Allahyarham Tuan Haji Osman Omar dan juga Puan Hajah Esa Omar ya. Di mana pada ketika itu tahun awal 80-an kita tahu bahawa sukarnya untuk mendapat produk-produk kita kata buatan orang Islam. Nak cari produk halal ni susah. Nak cari produk yang suci, halal, selamat dan sebagainya memang susah ya. Jadi hasil daripada perbincangan usrah dan sebagainya itu, maka diwujudkan perniagaan ini, dan alhamdulillah syarikat Anak Eda ini ada sehingga sekarang, dan sekarang ni kita kata legasi syarikat Anak Eda ini disambung oleh anak dan menantu Puan Hajah Esa Omar dan juga Allahyarham Tuan Haji Osman Omar, iaitu Tuan Haji Luqman Osman dan juga Puan Hajah Hasniza Hasan ataupun yang orang suka panggil Kak Has tu kan. Saat ni kata Puan Hajah ni, dia kata macam tua sangat buat saya ni.
Ya, jadi Kak Has yang kita selalu tengok mukanya, wajahnya, dan banyak sesi-sesi penerangan secara online di dalam media sosial. Baik, itu satu hal. Alhamdulillah dalam masa perjalanan dan sebagainya, kalau tuan-tuan yang awal masa mencebur bersama Anaida, kita juga pernah melantik Allah yarham Ustaz Datuk Ismail Kamus sebagai kita punya panel syariah di awal-awal tahun. Saya rasa hujung 80-an, hujung 80-an, awal 90-an, Allah yarham Tuan Haji Dr. Ismail Kamus adalah kita punya penasihat syariah juga. Dan alhamdulillah sejak 5-6 tahun kebelakangan ini kita telah melantik pada tahun 2015 kita telah melantik panel syariah yang dianggotai oleh yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman sebagai pengerusi panel syariah, dan juga Profesor Madya Dr. Azman Muhammad Noor sebagai salah seorang lagi di panel syariah kita. Dan alhamdulillah sejak 2015 itu Anaidar senantiasa cuba mengikuti, cuba patuh apa yang patut, apa yang tidak dan sebagainya yang disarankan oleh panel syariah kita, supaya kita bukan setakat kita kata kita berniaga kita nak untung, tapi kita juga nak berniaga kita nak keberkatan, kita nak duit rezeki yang kita bawa itu berkat. Jadi alhamdulillah untuk kita kata untuk tahun-tahun kebelakangan ini panel syariah kita sentiasa memantau lah kita punya, contohnya khususnya aspek pelan pemasaran kita, kontrak kita baik dengan rakan niaga dengan syarikat dan sebagainya, termasuklah sistem pembayaran bonus dan juga insentif pada rakan niaga. Dan baik semasa kita berniaga MLM, masa trading dan sebagainya, alhamdulillah kita cuba sebaik mungkin untuk patuh dan ikut apa yang disarankan oleh panel syariah yang telah dilantik alhamdulillah. Jadi untuk sesi pagi ini saya tak mau cakap panjang sebab masa kita pun suntuk, dan saya yakin tuan-tuan dan puan dah tak sabar tolong share lagi dah hampir 70 tolong share lagi supaya lebih ramai orang dapat ikuti program ini. Dan untuk tidak buang masa, saya dengan sukacita lah nak menjemput yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, pengerusi panel syariah kita, yang akan berkongsi tentang aspek perniagaan menurut syarak. Dan nanti di akhir program saya harap tuan-tuan dan puan boleh kemukakan soalan supaya Dr. Zaharuddin, yang berbahagia Dr. Zaharuddin dapat menjawab beberapa soalan yang kita akan pilih nanti, insya-Allah. So dengan segala hormatnya minta kita jemput sekali doktor masuk dalam sesi kita pada pagi ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berterusan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga hamba Allah untuk mendirikan solat subuh, dan kemudian ketika ini di pagi ini, cuti ini, kita bersama-sama dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu seumpama ini telah pun disebutkan oleh Nabi SAW. Berita gembiranya adalah Nabi kata bahawa orang-orang yang berkumpul, dan walaupun kita hari ini berkumpul dalam bentuk yang luar biasa secara online, yatadarasu yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, yang mana mereka membacakan ayat-ayat daripada kitab Allah dan juga saling mempelajari ayat-ayat tersebut dan memahaminya. Lalu apa yang akan berlaku, iaitulah ghasyat sumur rahmah wa ghasyat sumur rahmah wa khafat sumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah, iaitulah akan turunlah rahmat, keberkatan kepada hadirin dan hadirat, dan kemudian diliputi mereka oleh keberkatan tersebut, dan juga para malaikat juga bersama-sama turut mendengar bersama-sama dengan kita. Dan tidak kurang juga, yang paling hebat adalah akan disebut nama-nama kita di sisi Allah yang Maha Agung.
Jadi kalau nama kita disebut oleh orang-orang yang berpangkat besar, yang berjaya, kita rasa berbangga. Maka inilah waktunya nama kita nak naik berbanding nama-nama orang yang mungkin tidak bersama-sama dalam majlis ilmu untuk membincangkan kefahaman daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, jadi itu adalah intro yang pertama, dan yang seterusnya saya ucap terima kasih kepada Cik Rosman dan juga pihak anak Eda, Haji Lokman dan juga isteri Puan Hajah Sniza, ya, atas komitmen mereka untuk terus bersama-sama dengan penasihat syariah dan kepatuhan syariah punya model, walaupun mungkin di musim yang agak gawat ketika ini, ya, dengan COVID-nya, dengan macam-macam lah, ya, dengan kejatuhan ekonominya, tetapi masih tetap teguh bersama-sama dengan bisnes patuh syariah. Jadi ini adalah sangat-sangat terpuji, khususnya perniagaan-perniagaan seumpama ini tidak sebenarnya disyaratkan oleh mana-mana pihak regulator, oleh Suruhanjaya Syarikat ke, oleh Bank Negara ke, untuk syarikat senia berhad macam Naida ni untuk ada penasihat syariah. Tapi apabila mereka tetap inginkan penasihatan syariah, maka itu adalah satu tanda bahawa syarikat ini bukan hanya menitik beratkan keuntungan, tetapi juga adalah keberkatan, yang mana kita tahu bahawa keuntungan duit ni dia akan terhenti kenikmatannya ketika kita diletakkan di dalam kubur ataupun di alam barzakh ataupun kita meninggal dunia. Maka kita naklah ada sesuatu nikmat yang boleh berterusan akan kita perolehi dan nikmatinya walaupun setelah nafas tiada lagi di dalam tubuh kita, udara oksigen tak masuk lagi pun kita masih mendapat kebaikan. Tidak lain dan tidak bukan, ia adalah memastikan ilmu kita disalurkan, kemudian dan dikongsi dan diamalkan oleh kita dan oleh orang-orang lain, dan termasuk juga adalah mengasaskan legasi perniagaan yang patuh syariah, kerana setiap pendapatan yang akan kita dapat, yang akan kita belanja, akan ditanya oleh Allah SWT, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan bahawa nama tu la tazula qadama ibni adam min indi rabbih yaumal qiyamah hatta yus'al an khams. Tidak akan berganjak dua kaki anak Adam di padang mahsyar kecuali setelah ditanya 5 perkara. An umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an malihi min wa an ilmihi fima amilah bi. Iaitulah akan ditanya 5 perkara. 1, umur, kat mana dia habis. 2, tenaga muda budinya, di mana digunakan. 3, ditanya tentang duit dan harta, di mana dia dapat. Dan yang keempat, ke mana dia belanjakan. Dan yang kelima, akan ditanya berkenaan dengan ilmu dan keintelektualannya. Apakah dia mengamalkan ilmu-ilmu yang baik yang telah diperolehi. Daripada 5, 2/5 adalah melibatkan harta. So, jadi sebab tu mana saja tindakan daripada pihak syarikat yang memerlukan kepada kepatuhan syariah, ia adalah bukan perkara yang mudah, kerana dia mungkin akan melibatkan proses yang lebih panjang, melibatkan kos yang bertambah, ya. Maka inilah yang kita nakkan kita semua yakin. Dalam surah At-Taubah, Allah SWT pernah menasihatkan umat dan juga umat Muhammad apabila Nabi SAW menyampaikan arahan Allah berkenaan dengan perlunya kita tak membenarkan lagi orang kafir musyrik berada di Masjidil Haram. Itulah Allah SWT sebut innal musyrikuna najas fala yaqribu Masjidil Haram ba'da amihim hadha. Orang musyrik ini tak dibenarkan lagi lah selepas tahun ini untuk berada di kawasan ini. Maka orang Islam di kalangan sahabat ada yang merasa resah kerana sebahagian di antara peniaga-peniaga yang mempunyai barang-barang keperluan asas adalah orang musyrik. Lalu kalau mereka dihalau keluar, susah nak dapatkan barang-barang ni. Sama juga macam sebahagian orang Islam yang berniaga, pelanggan utama mereka adalah orang musyrik. Maka apabila orang ni dihalau keluar, diusir keluar, maka akan menjadikan kita kekurangan pelanggan. Kekurangan pelanggan.
maka Allah SWT terus memberitahu dalam ayat yang sama, sebagaimana Allah kata, innamal musyrikuna najas fala yaqribu masjidal harama ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Kalau kamu takut jatuh papa, kedana, miskin kerana mengikuti arahan Allah SWT, maka ketahuilah Allah lah yang memberikan rezeki dan nikmat dari kurniaannya kepada siapa yang dikehendakinya. Maka ini adalah satu isu yang berkait dengan keimanan kita. Kalau kita betul-betul beriman, kita nak betul-betul bisnes, sebab kita tahu bisnes ni mudah sangat jatuh di dalam perkara yang haram, mudah sangat jatuh dalam perkara yang dosa, kerana obses je kita nak menjual barangan kita dan suka je kita kepada duit dan sales, menjadikan kita kadang-kadang selalu terlepas pandang dari sudut keperluan menyemak cara kita adakah betul dari sudut hukum ataupun tidak. Maka sebab tu kita anjurkan program ni pada pagi ni. Ya. So jadi sedikit lagi kita pergi kepada kepentingan kepatuhan syariah dari sudut bisnes ni. Nabi SAW ada mengatakan, inna tujaru yub'athuna yawmal qiyamah illa man ittaqa wa bar wa sadaq. Maka sallallahu alaihi wasallam, artinya sesungguhnya orang-orang yang berniaga ini mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar sebagai orang-orang yang jahat, yang cuai. Ya, kecuali Nabi kata kecuali mereka yang bertakwa, yang jujur, yang baik, amanah dengan mereka punya perniagaan. Maka maknanya ramai para peniaga akan berada dalam keadaan bermasalah pada mahsyar nanti. Mungkin di dunia ni mereka seronok dan syok sebab mereka boleh dapat sale yang banyak. Ada sebahagian mendapat sale yang banyak melalui promosi-promosi yang dusta, yang mengelirukan. Lalu ini yang akan menjadi beban nanti di akhirat kelak. Jadi sama juga Nabi juga memberikan motivasi pula pada kita. Bukan hanya beri satu sudut membimbangkan kita untuk tidak berniaga, tapi Nabi suka kita berniaga. Sampaikan Nabi kata, at-tajir as-saduq al-amin ma'as-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Ma'an nabiyyin. Sesungguhnya para peniaga yang jujur dan mereka ini akan bersama-sama di akhirat kelak bersama para anbiya dan orang yang mati syahid. Maknanya, wih hebat ni. Orang lain mati syahid kena pergi berperang di medan peperangan dan di bawah silawan pedang pada zaman Nabi SAW. Tapi para peniaga boleh duduk di satu level dengan orang-orang yang mati syahid. Maka ini menjadikan para ulama mengatakan bahawa perniagaan itu juga suatu jihad. Itu yang kita sebut jihad ekonomi itu. Kan, sebab jihadnya adalah bukan jihad untuk membuat sale yang terbanyak saja, tapi jihad yang banyak. Perniagaan melibatkan pengurusan kemanusiaan, staff. Okay? Bagaimana kontrak kita dengan staff, bagaimana kita hubungan dengan staff dari sudut hak mereka untuk mendapat cutinya, untuk mendapat gajinya. Sampaikan Nabi kata, uqtul ajira ajrahu qabla an yajifa araqah. Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering peluh mereka. Nak menunjukkan pentingnya hak para pekerja ini bila mana dia telah melaksanakan tugasnya. Ini juga disebut oleh Allah SWT dalam hadis Qudsi, thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. 3 kumpulan yang aku akan menjadi musuh mereka di hari kiamat. Salah satu di antaranya iaitulah apabila kita mengambil al-ajir, pekerja, dan dia telah pun istawfiya walam yu'ti ajrah, dan dia telah pun menunaikan tugasannya dengan ikut spek dia, tapi kita tak memberikan gaji. So jadi itu pun melibatkan patuh syariah. Core business melibatkan patuh syariah. Cara marketing, cara promosi melibatkan kepatuhan syariah. Kontrak kita untuk premis kita, untuk kita punya pemilihan kontraktor, untuk kita menyemak insentif, untuk kita menyemak ejen-ejen dan hak mereka dan kontrak di antara syarikat dengan ejen, maka semua itu perlu dilihat dari sudut kepatuhan syariah. Juga deposit syarikat
yang mempunyai deposit. Kalau syarikat nak buat pinjaman, bagaimana nak pastikan dia mengambil pembiayaan secara patuh syariah. Kalau syarikat yang besar, dia nak membuat IPO, Initial Public Offering, bagaimana proses dia. Dan kalau dia nak buat untuk anak syarikat, so bagaimana nak pastikan hubungan dengan anak syarikat tersebut. Dan kemudian kalau dia dah jadi public listed, dia nak buat bonus share, dia nak buat macam-macam lagi lah, split ke, dia nak buat borrowing, SBL ke, security borrowing and lending, dia nak buat ke, boleh ke tidak. Kalau dia nak buat nak cari fundraising, dia nak jumpa PE, private equity ataupun VC ataupun venture capitalist, adakah caranya betul kan? Ataupun dia nak letak dekat unit trust, dia punya dana dia, fund dia, adakah caranya betul? So semua itu melibatkan bisnes. Dia nak dapatkan kontrak dengan kerajaan, dia nak dapatkan kontrak dengan swasta. Bagaimana cara dia bid, bagaimana cara dia nak memenangi hati, adakah dengan cara ada rasuah ataupun tidak. Jadi ini semua orang kata kalau tak pandai dapat, kena bagi rasuah, maka jadi pandai. Jadi rasuah ar-rashi wal murtashi fin nar. Nabi kata orang yang memberi rasuah dan mengambil rasuah dua-dua dalam neraka kan. So jadi kita jangan terlibatlah. Walaupun ada orang kata kalau saya tak bagi rasuah, saya tak akan dapat kontrak dan syarikat saya akan tutup dan gulung tikar. Jadi dia bawakan isu seolah macam darurat lah. Jadi dia tidak boleh jadi mudah untuk justify kan, untuk kita memberikan rasuah dengan memberikan justifikasi sedemikian rupa. Okey. So jadi itu adalah yang secara umum perniagaan yang melibatkan kepatuhan syariah itu banyak aspek yang perlu. Jadi kita serulah kepada mana-mana syarikat yang mempunyai kemampuan pada ketika ini, khususnya dah nak berkembang, mereka perlu mencari jalan untuk kepatuhan syariah jika owner dia adalah orang yang betul-betul Muslim yang committed lah. Jadi kita risau hari ini tidak ramai orang-orang yang bisnes yang commit kepada Islam ataupun hukum Islam. Malah orang yang tak berjaya dalam bisnes pun sama juga. Sebab itu yang telah satu fenomena yang Nabi dah sebut, la ya'tiyana 'alan nas zamanun la yubalil mar'u min aina akhadha al-mal amin halalin amin haram. Akan pasti datang satu ketika nanti di akhir zaman, Nabi kata orang tak lagi mempedulikan daripada mana sumber dia dapat, daripada halal ataupun haram. Jadi biasa dah ramai hari ni orang sama ada kaya atau miskin, berjaya ataupun gagal, masing-masing tidak memberikan perhatian kepada halal haram. Jadi kita tak mahu termasuk kumpulan ni. Halal haram hanya dianggap pada makanan dan minuman. Padahal lebih jauh daripada itu, lebih banyak daripada itu. Baik. Jadi Nabi juga ada sebut kalau orang tu berjaya dalam pemilikan dan harta, lagilah banyak cabaran dia. Kan antaranya Allah SWT sebut ankana zamalin wa banin. Idza tutla alaihi alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, Allah kata adapun orang-orang yang mempunyai banyak anak dan harta, lalu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, lalu mereka dengan segera seolahnya macam mencebik lah ataupun mendengus lah, kan, lalu mengata kan asatirul awwalin. Dia baca dok kalam-kalam kuno ni, sibuk asyik-asyik baca ni. Dia merujukkan kepada Quran sebagai kalam kuno ataupun kalam Allah itu sebagai ayat-ayat sejarah yang tak relevan dah pada zaman bisnes yang canggih-manggih hari ini, seolahnya begitu. Jadi ini yang menjadi kebimbangan kita. Penyakit yang sama kalau kita tak kontrol daripada awal, kita membina sebuah syarikat kepada startup, maka ia boleh menjadi penyakit yang lebih berbahaya daripada virus COVID. Kerana virus COVID, dia punya bermasalahnya boleh membawa kepada pneumonia yang boleh menyukarkan pernafasan dan akhirnya seorang itu mati jasadnya. Tapi rohnya akan terus berjalan jauh di alam barzah dan seterusnya di alam akhirat. Maka COVID tak memberikan apa-apa kesan kepada roh itu dah.
Tapi kalau dalam bab bisnes yang kita kata tadi ni, yang Ya. tidak mengambil perhatian kepada kepatuhan syariah tadi, termasuklah zakat, lalu roh dia bila dah habis hayat dia, roh dia pun bermasalah nanti. Ya, sebagaimana Allah SWT sudah sebutkan dalam Al-Quran, contohnya berkenaan dengan riba di dalam bisnes, kan? Dalam bisnes ke ataupun bukan bisnes ke, Allah Ya. SWT sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan takutilah kamu tentang riba dan takutilah diri kamu akan Allah dan jauhkanlah diri kamu daripada saki-baki riba kalau kamu betul-betul beriman. Kalau kamu tidak menjauhkan diri daripadanya, kamu telah pun mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasul. Lihat, perang dengan Allah dan Rasulnya. Bagaimana keadaan orang yang berperang dengan Allah dan Rasulnya nak selamat di akhirat? Kita nak perang dengan apa? Baju pun tak boleh nak dapat pada ketika itu, nak perang dengan Allah macam mana? Kan? Kita perlukan syafaat Nabi, bagaimana pula kita nak perang dengan Nabi pada ketika itu? Maka sebab itulah kerisauan kita pada hari ini adalah bila mana duit diperolehi dan dikejari dan diburui tanpa orang Islam mempunyai rasa kepercayaan kepada akhirat yang kuat dan tidak memisahkan antara halal dari sudut bisnes dan pendapatan dan pendapatan begitu. Jadi oleh kerana itulah kita buat program ni dan kita ceramah ni untuk kita sama-sama lihat balik, ya. Baik, kemudian yang seterusnya, bila kita sebut tentang bisnes dari sudut Islam ni ataupun perniagaan menurut syarak ni, dia sangat-sangat digalakkan dalam Islam. Sebagaimana Allah SWT telah pun menyebutkan dalam Al-Quran, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiru thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Allah lah yang menciptakan kamu daripada bumi dan Allah lah yang menyuruhkan kamu untuk memakmurkan bumi. Bila Allah suruh kita makmurkan bumi, maknanya kita kena usahakan. Kita kena usahakan segala resources dia. Ini ekonomi Islam. Kita kena usahakan resources dia, daripada galian dia, daripada pertaniannya, daripada pengairannya. Kamu uruskan, jangan malas. Sebab itu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung daripada kekuatanmu, ya Allah, daripada sifat malas dan juga lemah. Jadi kita nak kena kuat. Sebab tu al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min al-dha'if, Nabi kata. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. So orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang mampu memakmurkan bumi, boleh jadi dia adalah business owner. Dengan dia itu business owner, dia mencipta pekerjaan, dia mencipta peluang perniagaan. Boleh jadi juga dia adalah pekerja, pun tak ada masalah. Dia pun kira termasuk juga orang yang memakmurkan. Sebab sebuah bisnes tak akan boleh berkembang kalau tak ada staff. Maka dia tak malas. Dia masuk dalam sebuah syarikat, jadi pekerja, dia perform sebaik mungkin supaya output dan hasil yang dikeluarkan oleh syarikat tersebut berkualiti. Maka dia pun dikira telah pun fulfill ataupun melunaskan dan melaksanakan apa yang Allah inginkan dalam ayat surah Hud tadi, ya. Iaitulah kemudian Allah sebut fastaghfiru. Pada waktu kamu buat makmurkan bumi itu, maknanya sambil kamu mestilah dalam antaranya kamu buat bisnes, istighfarlah pada Allah. Maknanya banyaklah kita akan berlaku kesalahan tu. So Allah suruh istighfar. Dan kemudian Allah kata thumma tubu ilaih. Ini bererti kamu kena bertaubat. Bila bertaubat, dosa besar. So dosa besar pun akan berlaku banyak. Akan berlaku banyak dosa besar. Maka atas sebab itu kita perlu ada penasihat syariah untuk mengingatkan kita. Sama ada penasihat syariah dari sudut orang perseorangan macam Anak Ida, saya dengan Prof. Madia Dr. Azman, ataupun penasihat syariah kita adalah iman, adalah keyakinan kita kepada Allah, yang rasa Allah SWT itu melihat apa yang orang lain tidak mampu melihat, yang tahu. Kita semua tahu kullu ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu pun lafaz yang keluar daripada mulut kamu kecuali adanya raqib atid yang mencatat. So jadi kalau kita tipu dalam bisnes, kita tend to cheat dalam bisnes. Itu adalah penyakit kita.
Nabi SAW telah tunjukkan sebelum baginda menjadi Nabi, baginda dah buat dah bisnes. Dan ternyata bisnes yang jujur amanah itu boleh berkembang secara materialnya. Menunjukkan Nabi bawa harta Khadijah pergi berniaga dan berkembang, dapat untung banyak. Abdurrahman bin Auf pun tunjukkan contoh yang sama. Yang tak perlu nak menipu. Tak ada kata kalau tak menipu bisnes tak jaya lah. Tak ada, itu adalah khurafat saja. Itu adalah ajaran-ajaran yang terpedaya dengan tipu daya iblis yang seolah menjadikan prasyarat untuk kita licik dalam penipuan dan deceiving pelanggan untuk menjadikan kita boleh berjaya. Maka tak betul. Ada orang kata pula, alah nak kira patuh syariah, halal. Macam mana kita nak berjaya? Kita banyak sangat kongkongan. Jadi ini ada satu lagi pemikiran orang kita dalam buat bisnes. Dia kata tak boleh ni, tak boleh ni. Macam mana orang-orang bukan Islam? Dia lanyak je semua dia steamroll je. Kita ni tak boleh, ni tak betul, tak boleh. Jadi ini adalah silapnya. Kalau kita nak jadi orang macam itu, kita jadi orang non-Muslim lah. Kan? Dan kalau kita jadi Islam, mereka kaya tapi kaya mereka kaya kat dunia je. Lepas tu kita tak tahu lah apa akan jadi. Allah SWT dah sebut dah, wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an manthura. Orang-orang yang musyrik ini, bila mereka bawa mereka punya harta ataupun amalan-amalan mereka di dunia, so jadi kami jadikan ia sebagai debu-debu yang berterbangan saja. Jadi tak banyak nilai. Jadi kita tak nak jadi begitu. Yelah, mereka rumah besar lah sampai 8 tingkat, sampai rumah sikit punya besar, kereta punya mewah. Tapi kita tak tahu dia mungkin tak bahagia pun. Kan? Orang kaya yang famous tak bahagia pun. Kita boleh tengok artis-artis yang kaya-kaya. Padahal kita ingatkan dia dah ada segala-galanya, tapi dia mati bunuh diri juga sebab tak puas hati dengan performance dia. Kita pun tak tahu. Jadi lebih baiklah orang yang sederhana tapi happy. Happy itu yang lebih penting. Dia tidak boleh dibeli dengan wang semata-mata. Kan, dapat wang memang happy, tapi daripada wang itu boleh membawa ketidakgembiraan kalau tak betul caranya, kalau tak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah SWT menjadikan ia sebagai istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan jadikan kejayaannya, hartanya, wangnya sebagai istidraj yang mereka tak sedar. Istidraj ini maknanya lagi banyak, lagi jauh daripada Allah. Macam Firaun lah. Firaun, Qarun, Haman, kan? Firaun Allah jadikan dia macam berkuasa sangat. So jadi dia macam harta banyak, emas kiri kanan, penyokong banyak, gundik banyak. So jadi dia tak sakit pula. Allah bagi dia tak sakit. Sampai dia terasa macam, ya aku ni Tuhan kot. Ana rabbukumul a'la, dia sebut. Allah catatkan dalam Quran. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Kemudian kena challenge pula dengan Nabi Musa kan. Kelang kabut dia. Kan? Di tengah-tengah macam itu pun, dia punya ahli sihir kata bahawa kamu akan di-challenge oleh seorang gini-gini. Maka dia pun semua budak lelaki yang ada lahir, dia pun nak tangkap, nak bunuh. Tapi Nabi Musa punya kisah, Nabi Musa terselamat. Bila terselamat, lebih dahsyat lagi terselamat dan boleh masuklah istana. Dan dibela sendiri oleh Firaun. Uniknya berlaku kan. Dibela oleh Firaun sendiri. Sampai kan kata Nabi Musa diuji oleh Firaun masa dia baby. Dia bagi bara api, dia bagi apa, susu ke apa. Tengok Firaun Nabi Musa ambil mana kan. Hampir-hampir Nabi Musa nak ambil yang bukan bara api. Maka tengah segeralah malaikat alihkan, sampailah dia termakan bara api, jadilah lidah dia. Katanya dalam sebahagian riwayat tidak begitu lancar. Sebab itulah waja'ali waziran min ahli, kan, Nabi Musa minta Allah SWT bersamakan dia dengan Harun, supaya Harun ni boleh jadi penyokong, sebab Harun ni lebih lancar, afsahu minni lisanan, yang lebih lancar daripada aku dari sudut membaca dan menyebut kan. Jadi sebab lidah dia ada problem waktu dia kecil, sebab kalau tidak dia kena bunuh awal-awal lagi kan. Jadi itu perancangan Allah SWT. Jadi kembali balik kita pada kisah kita, bila seseorang itu sudah kaya raya, maka ada juga lebih teruk daripada itu. Ada bila seorang sudah miskin papa kerana, dia lupa Allah kan. Jadi saya selalu kadang nampak beberapa tempat yang ada surau dekat kawasan PPRT, yang di PPRT punya
punya penduduk ni kebanyakannya dianggap orang-orang yang B40 lah. Tapi masjidnya, suraunya tidak makmur. Kan, kalau ada masjid dekat tempat orang kaya lagi makmur. Ini sudah terbalik kan. Biasanya Ya. orang kaya yang lalai ni. Tiga-tiga ini dah lah, dunia pun tak berjaya, akhirat pun lalai. Oh, itu double trouble tuan. Double trouble. Ya. Kalau orang tu dia kaya, hidup mewah tapi dia pergi masjid dengan bagus, dia amalkan zikir dengan bagus, pergi kuliah agama dengan bagus, itu alhamdulillah dia sudah berjaya menjadi the selected few. The selected Ya. few itu tak ramai kan. Jadi majoriti dalam dunia ni, orang yang berjaya dan kaya ni tak minat nak dengar tazkirah dan ceramah ni kan. Ini semuanya benda tak penting lah hidup dia. Ya. Tapi orang yang berbeza tu, itu selected few. Alhamdulillah, doalah ianya akan terus ikhlas dan kekal, supaya kita mati dalam keadaan iman, kata Ramli kan. Ya. Okey, so jadi itu adalah yang kita perlu fahami. Allah galakkan kita untuk buat bisnes, makmurkan bumi, create jobs, gunakan resources bumi dengan baik, distribute dengan baik. Tahu tata cara untuk distribute. Kalau perlu data, buat data. Kalau perlu big data, buat big data analytic, buat. Teknologi ini mungkin membantu kita untuk rapat lagi kepada pengamalan hadis dan Al-Quran sebenarnya, kalau kita faham dengan baik, ya. So, jadi distribution of kita punya padi, kita punya minyak, kita punya getah, kita punya buah-buahan, makanan semua sekali ni, kemudian logam-logamnya. So macam mana kita nak distribute, macam mana kita nak createkan jobs supaya rakyat tempatan mendapat kan. Khusus tempatan dululah, ialah rakyat bukan tempatan pun umat Islam, rakyat juga, orang juga boleh. Tetapi maknanya pemimpin yang baik akan sentiasa mengutamakan rakyat dia terlebih dahulu, supaya rakyat dia ini mendapat agihan kekayaan negara dan sumber negara dengan sebaik mungkin. Okey. Baik, kemudian sebab tu juga yang kedua, Islam galakkan perniagaan kerana Islam akan sentiasa ada orang fakir miskin. Dalam Islam akan konsep dia macam ada. So kalau kita nak kata kita nak eradicate poverty, tak boleh nak eradicate in totality, tak boleh. Sebab kewujudan orang miskin itu adalah keperluan dalam kehidupan kita. Sebab kalau tak ada orang yang agak miskin, yang mana mereka ini dan orang yang kurang berpelajaran, dan orang yang ialah begitulah keadaannya kan, yang mindanya tak boleh nak belajar. So jadi bisnes tak akan boleh berlaku. Sebab tak ada orang yang akan jadi jaga, tak ada orang yang akan jadi production dekat dalam kilang, tak ada orang yang akan jadi kerja-kerja angkat sampah, tak ada orang yang akan jadi kerja basuh longkang, tak akan ada orang yang kerja 3D, dirty, 3D apa nama, dirty apa? Tak ingat saya. So jadi tak ada orang. Jadi kita kena hargai semua pihak. Allah jadikan kita berbeza-beza kerana sebab yang hikmah yang tinggi. Kan? Wa ma khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah Allah jadikan langit dan bumi dan antara keduanya, termasuklah kita dan binatang dan tumbuhan, sebagai mainan. Tidak. Serius. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Dan tidaklah kami jadikan keduanya dengan kebenaran, dengan ketepatan, dan ramai di antara manusia tidak menyedarinya. Tidak tahu tentang tugasan mereka, tentang kehebatan kejadian alam ini dan juga tubuh kita sebagai manusia, binatang, tumbuhan dan planet dan seumpamanya, ya. Baik, jadi yang seterusnya, Allah SWT juga dan Rasulnya mewajibkan zakat. Sebab orang fakir miskin tetap akan ada. Maka zakat ia adalah sistem yang Allah ciptakan untuk menguji orang-orang kaya. Dia orang kaya tak boleh kata pemalas ni, orang miskin ni sebab dia pemalas, sebab dia memang bernasib sial, pemalas. Sebenarnya mereka itu wujud kerana Allah nak jadikan ujian pada kamu. Kamu boleh bayar zakat tak pada mereka? Kan? Sebab harta yang kita ada bukan semua milik kita. 2.5% adalah milik orang fakir miskin.
Jadi bukan kita rasa kita punya duit akan diambil, tak, itu memang duit fakir miskin yang Allah letak simpan kat kita. Jadi kalau kita mampu untuk menunaikan kewajipan itu, alhamdulillah. Kalau tidak, jadi bermasalah besar di akhirat kelak nanti. Baik, kemudian Allah juga dan Rasulnya tidak suka kita ada harta kita duk simpan dormant, kekal simpan senyap je duit. Tak boleh, tak bagus kan. Sebab tu Nabi SAW pernah sebut kepada seorang penjaga anak yatim piatu, dia kata ittajiru bi amwalil yatama hatta la ta'kuluha zakah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perdagangkanlah harta yang anak yatim yang kamu pegang ini supaya dia tidak disusutkan oleh zakat. So ni zakat tolak 25%, tolak 5%. Itu maknanya Nabi dah letakkan standard zakat 25% dan kamu punya growth rate pun patutnya at least 2.5%. Supaya harta kamu tak dimakan oleh zakat. So zaman kita ni ada zakat, ada inflasi, jadi tak dimakan oleh inflasi tak lagi. So kita maknanya kena lagi banyak persen lah. Tapi mudah, memang betul bukan mudah. So kena kerja sungguh lah, kena kerja bersungguh supaya kita sama-sama boleh grow dengan baik. Jadi nak bersungguh tu dia bukan sembrono membabi buta ataupun tak ada ilmu, dia memerlukan kepada ilmu marketing dan semua. Jadi saya bila jadi full time businessman ni, saya tahulah betapa susahnya ilmu-ilmu ni, dan memang mencabar nak patuh syariah. So jadi banyak benda yang saya belajar sendiri. Saya belajar sendiri buat Google Ads pun saya belajar sendiri kan. Macam mana nak masukkan design dalam tu, ke wordingnya kat mana pun saya belajar. WordPress pun saya belajar. WordPress pakai DV Team pun saya belajar. Pakai Elementor pun saya belajar. Saya boleh buat website sekarang ni, saya boleh buat poster sendiri, saya boleh buat video sendiri kan. Berceramah pun boleh buka kitab pun boleh kan. So jadi nak belajar coding je belum cukup kemampuan lagi nak fokus kan. So jadi terpaksa buat supaya kita boleh jadi businessman yang menjimatkan kos. So jadi terpaksa belajar. Kita terpaksa belajar. Jadi sekarang ni saya belajar lebih saham pula. Sebab saham pasaran tengah bagus. Sebab dia dah jadi turut baru ni. So jadi sebab nak buat bisnes dia perlukan ada ilmu. Tak ada benda yang boleh berjaya tanpa ilmu. Mesti ada ilmu. So jadi ini pun bagi saya pelaburan dan perdagangan saham adalah salah satu bentuk perniagaan. Sebab tu bagi saya kalau kita letak modal 100,000 untuk buka satu company A, kita ada premise, kita ada staff, kita ada sistem, ada komputer, ada itu ini, habis 100,000 kita nak buat sale dengan ada gaji. So jadi kita pun letak mungkin yang sama juga dekat saham. So akan ada rugi sikit, akan ada untung sikit. So tengoklah kalau betul dan betul ilmu kita itu, dia akan naiklah sampai 20%, 30%. Sama macam syarikat biasa, dia mungkin adalah net profit dia 10%, 20%. Sama. So jadi mana satu? Kalau yang ini susah nak resource, kita pergi yang sini sekejap. Maka sebab tu saya pun sekarang ni bantu masyarakat kita untuk buat kelas-kelas saham supaya mereka tidak ditipu oleh banyak scammer-scammer yang menggunakan gambar-gambar kami. Gambar saya kena ditipu, gambar Ustaz Haslin pun dia ambil je ceramah mana-mana punya gambar, dia letak gambar kita orang, dia suruh masuk ke link dia, sponsored punya dekat Facebook. Padahal kita tak terlibat langsung dengan bisnes tu. Tapi ada orang kita yang begitu malas nak semak, nak double check, tu percaya. Jangan percaya tuan-tuan, kecuali betul-betul keluar daripada Facebook. Kami sendiri yang pemilik muka-muka tersebut, kalau kita yang keluarkan, okey. Kalau bukan kami yang keluarkan, jangan percayalah. Apa-apa pelaburan dan perniagaan kan. Kecuali lah kami betul-betul ada keluarkan surat ke ataupun macam anak edar ni, macam saya wujud kat sini sebab saya penasihat syariahnya kan. Jadi banyak orang yang tertipu. Kita pun sedih lah, kita rasa macam mana boleh begitu mudah. Sebab zaman PKP orang tak boleh keluar, ramai orang dekat internet, maka ramailah scammer-scammer cuba mencuri duit rakyat dengan cara menggunakan poster-poster pelbagai jenis ustaz. Bukan saya seorang je yang kena, ramai lagi kan. Ramai betul. Asyik keluar je. Jadi siapa-siapa saja yang dekat Facebook yang pernah klik pasal bisnes, pasal trading, algoritma tu akan tarik dan terus scammer-scammer ni buat FB ads. So dia dah letak target group lah, orang yang interest dalam trading, orang yang interest dalam pelaburan, keluar dekat kita punya wall nanti.
Betul. Bila keluar awal kita pun tak sabar nak klik. Klik kita pun masuk dah perangkap. Nak tahu kena tangkap ke ataupun kita terbebas. Kan macam jerangkap apa nama tu, pelanduk lah. Dia dah tangkap, kalau pandai larilah. Ya. Kalau pandai kena makan lah. So jadi dia minta letak duit lah lepas ni, dia minjamin lah. Kemudian ada pula yang saya dapat maklumat, dia tipu pula. Dia kata, ada orang tanya, ni gambar-gambar ustaz-ustaz ni, dia orang ni terlibat ke? Oh, dia terlibat ni, dia orang ni adalah kita punya penasihat. Bila pula kan? Jadi itu cara-cara orang-orang yang menipu. Jadi sebab tu kita nak bantu juga supaya mereka tidak ditipu lah. Baik. Kemudian sebelum saya habiskan, perniagaan patuh syariah macam kita sebut dan Encik Rosman pada sebut tadi, bahawa bukan hanya kepada satu aspek, tapi banyak aspek yang komprehensif, ya, yang kita dah katakan tadi, marketingnya, dari sudut modalnya, dari sudut kontrak dengan bangunan yang diduduki, ataupun dia ada aset dia nak sewakan, ataupun ada mesin, ada equipment yang dia nak beli, ada equipment yang dia nak sewa, semua dia check. Kan? Saya ingat saya ada bantu sebuah syarikat klinik gigi untuk jadi patuh syariah. So ramailah doktor-doktor gigi marah. Dia kata, ingat saya punya klinik gigi ni tak halal lah, jadi itu yang patuh syariah. Saya kata, saya tak kata you punya tak patuh syariah. Dia kata, macam mana nak jadikan gigi tu patuh syariah? Di sini-sini kan. Padahal dia tak erti. Kita nak sebut apa? Kita sebut secara komprehensif. Macam anak Edah tadi. Kita semak dia punya kontrak, kita semak dia punya kontrak pekerja dengan doktor lokum dia, dengan doktor biasa dia, kita cek dia punya pembelian equipment, secara macam mana, dia punya pembiayaan dia, dia ada cek, kan? Kemudian syarikat ni juga ada berikan apa yang dinamakan ghanimah ataupun hibah kepada pekerja-pekerja yang berjaya bila sampai target sales dia. So jadi nak tahu macam mana teknik dia buat, kan? Itu yang kita cek supaya jadi patuh syariah, bukan hanya sibuk pasal macam mana ikan gigi tu patuh syariah. Gigi tu neutral, kan? Tapi macam mana cara proses dia, dia punya prosedur dia, SOP dia, kan? Kalau lelaki rawat perempuan rawat lelaki, macam mana pemakaian dia, dan macam-macam lagi. So jadi kita cek itu dia patuh syariah, bukan hanya satu aspek kecil, kan? Sama lah macam anak Edah tadi, kita cek banyak perkara, termasuk iklan. Saya terus terang, maknanya ada iklan kita dapati kurang tepat, kita tegur, maka mereka betulkan. Macam itulah fungsi dan fokusnya. Jadi itulah gunanya kita ada penasihatan syariah. Kalau macam JAKIM, dia tengok aspek adunan, aspek kebersihan. Sebab tu JAKIM punya halal, dia bukan halal dari sudut ingredient saja, tapi dari sudut kebersihan. Ada tak sawang laba-laba, pelongkangan dia, pengairan dia sesuai tak. So dia adalah kualiti. Dia bukan hanya halal dari sudut halal saja, dia sudut halal dan kualiti. Sebab tu dia nak bagi cop tu. Itu dia bagi pihak kerajaan lah. Sebab tu halal punya sertifikat tak ada swasta yang bagi, kecuali untuk syarikat-syarikat macam ni, ada swasta yang dia bagi. Baik, jadi kemudian sebagai akhirnya kita nak bagi ruang soal jawab. Jadi sebagai akhirnya, zakat lah. Sudah tentulah bila kita buat bisnes, kalau ada kejayaan, kita kena bayar zakat. Kalau tak, mungkin tak bayar zakat lah. Kalau kerugian dan juga aset pun tak ada, kan. Jadi tak ada lah zakat. Mungkin ketika itu kita pun macam miskin, tapi kena kira lah dengan PPZ, sebab kiraan zakat itu sendiri adalah satu cabaran dan satu ujian. Sebab susah nak kira, khususnya bila syarikat tu makin besar. Jadi bila kita nak kira juga, itu adalah tanda keimanan dan itu adalah yang terbaik. Jadi itulah Encik Rosman, saya sebagai ceramah saya ringkas pada pagi ini, kita nak bagi ruang kepada pihak penonton kita untuk bertanya soalan kalau ada. Silakan. Sebelum tu doktor, dalam kita kata dalam sekarang ni kan kita PKPP kan, mau tak mau kita dah kena berubah kepada kita kata secara bisnes secara online. Dulu kita banyak offline, mau tak mau kita terpaksa berniaga secara online. Jadi mungkin doktor boleh bagi tips sikit lah tentang garis panduan, etika bila kita berniaga secara online ni, khususnya bila melibatkan kita kata apa, barang pun dah tak pegang lah, kan. Orang yang tengok, mungkin dia tengok katalog, mungkin dia tengok video dan sebagainya, dan transaksi itu
Mungkin Doktor boleh bagi sikit tips ke panduan dan sebagainya bila kita berniaga secara online. Okey, bila kita berniaga pada online, yang pertama sekali gambar yang kita beri, kita mesti sebutlah gambar ni kita kadang-kadang kita edit daripada tak apa comel jadi comel terlampau kan. So jadi bila sampai kepada pelanggan, dengar bila sampai kepada bila sampai kepada pelanggan dia tak sebagaimana yang digambarkan. So jadi kita kena bersifat adil lah kepada pelanggan. Kalau begitu dia ada hak untuk khiyar, hak untuk refund dengan dia pulang balik barang tu. Kos dia nak pulang balik tu atas dia lah. Dia kena post sendirilah. Jadi bila dapat ni kita refund. Jadi itu adalah hak pelanggan. Yang kedua, bila online juga dia melibatkan proses penghantaran. Jadi kadang-kadang penghantaran ni dia sangkut dekat kurier tu, bukan salah penjual. Bukan salah pembeli dan bukan salah penjual, tapi salah kurier. So jadi dekat situ kita kena baca siap-siap. Bila kita baca siap-siap kurier ni macam mana jaminan dia, kalau hilang, kalau apa dia punya takaful dia, insurans dia. Kita kena faham apa hak kita kalau barang tu rosak di dalam perjalanan disebabkan kecuaian ataupun handling oleh pihak kurier. Jadi jangan kita kata okey pelanggan, bukan masalah aku, ini masalah kurier, so bye-bye. Tak boleh. Kita sebagai penjual, kita kena ganti. Ataupun kita kena refund. Jadi kita rugilah kita, doktor, dia kata kan. Jadi terpaksa. Itulah dia yang Nabi kata al-kharaju bil-dhaman. Iaitulah orang yang nak dapat untung dengan perniagaan yang melibatkan jual beli barang ni, dia kena tanggung dan pastikan barang yang dihantar tu, yang dijual tu adalah dapat menunaikan manfaat sebagaimana yang dijangka. Ni kalau benda tu boleh makan, sampai tu elok lagi. Kalau sampai tu dah busuk, you kena tukar lah. Jadi kalau customer tu tipu pun, you tukar juga, tak apa. Customer tu tanggung lah kat akhirat habis cerita. Kan? Saya pun ada kedai juga. Kadang-kadang kita jual ada produk susu ni. Kadang-kadang kita tak tahulah, kita ambil daripada pembekal kan. So, jadi datang beberapa kata, kita masuk dalam kita punya chiller, kemudian kita jual. Dia ambil, dia beli, dia balik, dia kata, oh ini dah berbuih lah. Kan? Jadi kita pun tak tahu, mungkin dalam perjalanan tu, dia biarkan dalam kereta lama tak pasti sejuk kan. Dia beli daripada kedai kita, dia pergi jalan, pergi pasar raya, dia biarkan air tu, air susu tu di dalam kereta berpanas. Kemudian balik memang dah busuk. Lepas tu dia kata, ni air busuk lah nak tukar. Kita tukar je, tak apa. Tapi dia tahu, dia tipu lah maksudnya. Dia punya salah, bukan kita punya salah. Tapi itulah dia risiko yang dia ditanggung oleh peniaga yang melayakkan mereka untuk mendapat keuntungan. Kemudian sama juga dengan yang keseluruhnya iklan. Bila online ni kita nak suruh orang, nak pujuk orang untuk beli ni, kita bagi banyak testimoni. Jadi testimoni ni kena yang pure saja, yang betul saja. Tak boleh yang tipu. Tak boleh kita kena ada strategi online. Kita kena ada banyak testimoni. Kita pun create testimoni yang palsu. Tak boleh. Kita tak boleh yang palsu. Kita bolehlah tanya orang yang pernah makan, cik, apa pernah cik, sedap tak? Sedap lah. Boleh tak cik tulis sikit kat dalam Facebook, saya nak testimoni lah sikit. Boleh. Dia pun tulis secara sukarela ke, berbayar ke, terpulang. Tapi jangan kata sedap tak cik? Tak sedap. Cik, boleh tak cik tulis sikit bagi cakap sedap, saya bayar lah RM10. Okey. Itu tipu. Itu tipu. Tak boleh. Jadi kalau sedap, cakap sedap. Kalau tak sedap, tak payah minta testimoni dia. Jadi kalau sedap, hebah-hebahkan. Kalau tak sedap, senyap-senyap. Kan? Jangan kritik pula. Kritik boleh. Jadi itu keadaan dia. Testimoni palsu tak boleh. Kemudian ada yang seterusnya, bila kita jual online ni juga, kita akan ada banyak cara pembayaran. The payment gateway. Payment gateway ni ada guna credit card, ada guna debit card, ada guna PayPal, ada guna macam-macam jenis lah nak cerita. FPX dan seumpamanya. Kita kena tahu bahawa peniaga kena tahu dia bukan dapat semua duit tu. Duit jualan tu. Sebab ada kena tolak 2% atau 1.5% daripada hasil jualan itu oleh kos transaksi. Gitulah. So jadi dia kena faham lah, supaya dia kata apa masuk tak cukup akaun ni, dia pun marah pembeli. Dia pembeli kata aku mana tahu aku masuk cukup RM80. Yang masuk tak cukup ni, itu bukan dia bersalah. Kita ni orang tengah ni, payment gateway yang ambil. Kan? So jadi kita kena faham lah.
Ya. Jadi yang seterusnya, macam ada sebahagian dia kalau menggunakan platform e-commerce sekarang ni, ada sebahagiannya barang sampai, kalau okey cakap kita receive. Kalau receive tapi cakap tak receive, tu kita kata tak receive. Kalau gabutlah penjual pun nak kena ganti. Tapi ada track dekat mana deliverynya semua sekali kan. Jadi tak boleh kalau receive cakap receive. Jadi itu adalah juga cabaran online lah. Jadi yang seterusnya, saya rasa itulah seringkas. Ada lagi soalan lain? Okey, kita buka lah banyak juga. Sekarang kita buka pada soalan Ustaz, mungkin Ustaz boleh komen. Yes. Kemudian ada Soalan dekat komen ke? Ya, boleh. Boleh. Oh, okey, sekejap. Macam-macam soalan ataupun komen ataupun nota pun ada juga. Nota kita tak tengok kita lah. Adakah zakat perniagaan berbeza dengan zakat pendapatan? Zakat perniagaan dia beza sikit lah. Zakat perniagaan dia ada diwajibkan ke atas orang, pemilikan dia atas entiti tu. So jadi dia kena confine kepada entiti. Kalau dia ada syarikat ABC, dia ada syarikat Z, dia ada syarikat X. So setiap satu dia anggap satu entiti. So pemilikan dia atas syarikat ABC satu, syarikat X satu, syarikat ni satu. Tapi kalau syarikat ni dia ada gaji. Gaji dia tu masuk dalam dia punya pendapatan. Itu zakat pendapatan dia lah. Tapi dari sudut bisnes dia tu, ownership dia ke atas syarikat tu 80%, 70%. Dia kena zakatkan sebanyak yang dia miliki lah. Jadi atas syarikat tu kalau dia miliki 100%, kena kira lah. Zakat tu panjang lah cerita nak kiranya. Pergilah pusat zakat ke lembaga zakat, insyaAllah ada cara kiraan dia, ataupun pergi di website, ada dia punya calculator dia. Okey, itu saja. Tentang sekarang ni kan kita kata online kan, banyak bisnes peniaga tu dia tak pegang barang kan, dia mungkin atas angin, dia mungkin konsep dropship, dia mungkin artinya dia ambil daripada pembekal yang akan post barang kepada pengguna kan. Jadi bagaimana hukumnya Ustaz? Itu. Baik, jadi jualan atas angin ni hukumnya harus dengan beberapa kaedah sahaja. Yang pertama, kalau kita tu jadi broker. Jadi broker rumah tu bukan kita punya. Bukan kita yang jual. So jadi kita ni jadi ejen untuk tolong promote. Yang itu macam seolah jual atas angin lah. Tak milik barang yang kita, tapi bukan kita yang jual hakikatnya. Sama juga macam dropship, affiliate sebagainya. Kita tak milik barang, kita tolong promote. So kita memang jual, nampak macam kita jual, tapi bukan kita jual, kita mewakili penjual. So hukumnya harus. Lagi mana barang tu betul, kontrak dropship, kontrak affiliation kita betul, maka hukumnya harus. Jadi macam ada orang jual contohnya nak jadi ejen kepada Sari Gamat. Kan dia tak jadi ni tapi dia tolong jual. Maka direct dapat je beli pembelian, dia pun hantar mesej kepada anak edar. So anak edar akan hantar semua sekali. So boleh, tak ada problem. Dia akan dapat commission di atas apa yang dia buat. Ada. Sebab dia kali ni dia dapat keuntungan atas kerja. Dia tak dapat keuntungan atas jualan barang dari sudut dia pemilik barang. So tak terlibatlah dia dengan al-kharaju bil dhaman. Al-kharaju bil dhaman adalah ke atas anak edar, syarikat yang menjual. Adapun pay agent tadi tu, dia hanya menjadi orang tengah. So dia layak dapat komisen atas kerja, bukan atas barang tu. Yelah atas jualan barang lah, tapi dia punya kerja tu yang menjadikan, sebab dia bukan pemilik barang. Jadi hukumnya masih lagi ada keharusan kalau betul caranya lah. Jadi kalau tadi kita tengok soalan daripada Ainun Marshida tu, bagaimana dengan akad jual beli bagi pengguna passing order kepada pembeli downline dia tanpa pengetahuan pembeli? Maksudnya mungkin dia order pada saya, dia beli barang daripada saya, tapi saya bukan supply, saya minta orang lain tolong jual pada Ainun. Bagaimana transaksi itu Ustaz? Ini nak kena faham sikit dalam kes apa, dalam kes multi level ke, dalam kes bukan. Dalam ini saya rasa ejen kita jugalah, maksudnya kan dia ada upline, ada downline kan. Mungkin customer kita kan, kita sebagai upline kita mungkin tak ada barang masa tu, dia beli daripada kita dan kita minta downline kita yang supply barang tu kepada pengguna. Mungkin macam tu maksudnya ni. Akad jual beli bagi penjual passing order ke pembeli. Sebab apa dia passing order kepada downline?
nak kena tahu juga sebab dia tak ada produk ke ataupun dia saja nak bagi downline dia cukup syarat Ya, untuk mungkin jualan ke, maka ia diharuskan lah. Setakat ni saya nampak tak adalah apa masalah yang besar sebabnya dia adalah perancangan sebagai upline lah untuk memastikan downline dia aktif. So, jadi downline dia pemalas sikit cari pembeli, so dia yang rajin. So, jadi dia nak satu grup lah dapat manfaat. Dan nanti satu grup lah akan menikmati hibah ataupun hadiah daripada syarikat. So, jadi saya rasa setakat ni hukum dia haruslah tanpa ada apa-apa masalah. Yes. Ada lagi yang lain? Ada soalan lagi? Okey, ini ada soalan Auzi Muhammad. Komen Ustaz, kenapa peniaga usahawan menggunakan agama untuk melariskan perniagaan mereka? Okey, menggunakan hujah-hujah agama ni dia subjektif sikit. Kan ada yang boleh masih lagi dalam ruang lingkup harus, ada yang sudah terkeluar daripada ruang lingkup keharusan. Jadi kalau kita contohnya kita menggunakan istilah halal untuk melariskan perniagaan, adakah dia dikira menggunakan agama untuk melariskan perniagaan? Kan? So, jadi dia pada saya dia masih lagi dalam ruang lingkup yang harus. Sebabnya disebabkan banyaknya barang-barang yang tidak tentu dan tidak sejelas syubhat, maka orang yang belanja lebih sikit untuk memastikan dia mendapat logo halal ataupun mendapat percentage halal, dia tidak boleh dikata menggunakan agama dalam keadaan salah. Perkataan menggunakan agama tu lebih merujuk kepada salah guna. Tapi kalau menggunakan agama dengan betul, maka dia bukan menggunakan agama, tapi dia berniaga berasaskan agama, mengikut acuan. Sebab kita memanglah kena hidup menggunakan agama, kan? Sebab kalau kita macam tu, kita masak gunakan apa? Kita masak gunakan rempah. Nak masak kari guna rempah kari. Jadi kita nak masak kari, kalau tak guna rempah kari, tak jadi kari ya. Kan? So, jadi kita nak jadi peniaga Islam Muslim, tapi kita tak gunakan agama sebagai panduan. Bukan gunakan agama sebagai hilah. Kalau gunakan agama sebagai panduan, harus dan wajib. Kalau gunakan agama sebagai penipuan, pengabui, itu haram. Itu jawapan dia. Jadi ada orang yang dia tak halal, tapi dia kata, okey, jom kita ni, barang-barang dia memang busuk, tak cantik, wuduh, tak ada kualiti. Dia kata, saya ni orang Islam, kita kenalah. Itu yang tak bagus tu. So dia nak menggunakan agama dia, bangsa dia untuk mendapat melariskan perniagaan tanpa memberi titik beratkan kepada kualiti, yang padahal Islam titik beratkan kualiti. Kan Allah SWT kata, Nabi kata, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah aw yuhsinah. Allah suka seorang kamu bila dia buat satu kerja, dia mencantikkan pekerjaan dia, dia mentekun dalam menghasilkan kualiti. So jadi panjang huraian dia, tapi maknanya bukan boleh kita tangkap muat dia, ini menggunakan agama. Jadi ada orang yang berniaga berpandukan agama, dan sebab dia berpandukan agama, dia nak beritahu orang lah. So jadi kalau itu boleh jadi titik menarik orang, alhamdulillah, sebab ada orang yang memang mencari perniagaan yang berpandukan agama, kan? Dan perniagaan yang produknya halal. Betul. Wallahu a'lam. Okay, jadi ada satu soalan, mungkin soalan yang terakhir ni, kalau promote barang yang kita jual, contoh kita sebagai ejen, segala bahan-bahan HQ yang dia sediakan, contoh poster, tunjuk gambar yang tak tutup aurat dengan sempurna, bolehkah kita iklankan gambar tu juga? Okey, itu adalah dosa-dosa kecil lah. Maknanya bukan perlu kita ringankan. Cuma kita nak sebut dosa ni ada banyak level lah. Jadi kalau keluar gambar orang tutup aurat, yang mana kita ni sebenarnya ada fokus kita yang lain. Fokus kita adalah main kita adalah produk tu, tapi orang tu dia sampingan lah. Dan mungkin tak berapa jelas, mungkin CP-CP, mungkin dia tengok tahap dia lah. Tapi kalau gambar tak tutup aurat tu begitu ketara, pakai seluar dalam je, contoh bikini je, itu mengarut lah kan. Tapi ini mungkin dia nak cater kepada market orang-orang non-Muslim yang tak mahu melihat sesuatu produk itu macam mengkhususkan kepada orang Islam. Maka dia mungkin nak tarik orang-orang macam tu, dia terpaksa guna gambar yang mewakili kumpulan sana, kumpulan non-Muslim.
So jadi dia ambil lah gambar orang non-Muslim yang tak pakai tutup aurat tapi pakai very decent punya attire lah kan. Jadi itu mungkin diharuskan, bukanlah harus macam mana, maknanya bolehlah secara sikit-sikit lah, tapi sipi-sipi lah. Tapi kalau boleh dijauhkan, itu adalah yang sepatutnya kan, sebab kita ambil gambar budak kecil ke, ambil budak orang lelaki ke sebagai model kan, itu lebih selamat dan tidak syubhat dan ada merosakkan. Tapi sebab itulah Nabi kata bahawa jual beli dengan dosa ni apa nama tu, macam susah nak elak. So jadi akan ada dosa, akan ada yashub itulah menjerumus masuk dalam perniagaan ni dosa-dosa. So kita kena hati-hatilah, mana-mana yang kita boleh elak tu kita elak tu. Kalau tak payah gambar pun tak apa, kita buat logo cantik-cantik, design cantik-cantik, tak payah gambar orang tak tahu aurat untuk mewakili kumpulan tu mungkin tak apa. Saya masih ingat lagi kita pernah sekali panel pada bersyarat kan, tentang etika sediakan iklan, etika buat promosi dan sebagainya, di mana kita pernah lah tunjuk kan pada panel syariah kita kan contoh-contoh iklan yang kita keluarkan, dan insyaAllah kita cuba perbaiki benda ni. Bagi saya mungkin apa yang ditunjukkan ditanya tadi tu mungkin dalam perniagaan yang lain. Jadi masa pun dah agak mencapai kita, dan saya yakin doktor pun ada seterusnya dengan pihak yang lain. Jadi mungkin kata-kata akhir sebelum kita tutup mati doktor pada pagi ini. Okey, jadi kata-kata akhir utamanya terima kasih kepada pihak NAIDA atas inisiatif ini dan juga atas perniagaan mereka yang sungguh-sungguh untuk menjadikan ianya menepati hukum syarak. Jadi kita pun penasihat syariah, kita ni bukanlah nabi kan. Jadi kita berusaha sedaya upaya berdasarkan ilmu yang kami ada untuk pastikan kami boleh bertanggungjawab di dunia dan di akhirat. Jadi ini adalah satu amalan yang terpuji. Jadi kita serulah kepada syarikat-syarikat lain di luar sana pun untuk sama-sama menjadikan Persatuan Syariah sebagai agenda dalam perniagaan mereka. Kemudian yang kedua, kita nak fahami bahawa perniagaan ini banyak berkait dengan keuntungan, harta. Jadi kebanyakan Allah SWT cerita bahawa idza aradna an nuhlika qaryatin amarna mutrafiha fafasaqu fiha faqa 'alaihil qaul fadammarnahum tadbira. Allah kata sesungguhnya apabila Allah nak memusnahkan satu kaum, Allah SWT akan jadikan mereka sangat kaya dan kemudian mereka akan menjadi durhaka dan juga tak lagi mengikut apa yang diwajibkan. Mungkin solat pun tidak, doa pun tidak, zakat pun tidak. So jadi dia akan fakir miskin, melata dan tak membantu. Maka pada ketika itu Allah kata kami akan sampaikan, turunkan kepada mereka bala yang akan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. So jadi kita jangan rasa kalau kita berjaya tu hanya hak kita untuk berseronok, tapi kita kena sedar bahawa kita kena kongsikannya lah. Jadi itulah sebagai penutup daripada pihak saya. Semoga ada keberkatan dan mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair, dan terima kasih banyak kepada doktor yang berkongsi banyak ilmu pada pagi ini, dan sebenarnya banyak sangat soalan yang masuk dan begitu banyak kita kata pertanyaan-pertanyaan yang dan juga permintaan untuk kita bincangkan dalam majlis kita yang agak singkat ini Dan saya tengok ya Allah banyaknya tentang etika berniaga secara online, tentang etika pengiklanan, kemudian transaksi secara online Dan saya tengok ramai yang tanya sebab ialah kita dalam zaman PKPP ni kita dah masuk satu norma baru dan satu kebiasaan baru kita kata, ataupun sekarang ni ramai kita sebut sebagai resam yang baru di mana sebelum ni kita tak, mungkin sebelum ni kita berniaga offline, kita jumpa orang, kita bercakap di depan sebagainya, tapi dalam era zaman PKPP ni kita terpaksa berniaga secara online, dan alhamdulillah saya tengok sambutan sangat baik. Kalau kata-kata majlis kita, event kita pun, kalau kita nak jumpa dalam satu-satu sesi, nak kumpulkan 100 orang, 200 orang, 300 orang agak susah, tapi alhamdulillah bila kita jalankan secara online dalam sekejap saja kita dapat mengumpulkan beratus-ratus orang dan dapat ikuti sesi ini dalam berbagai-bagai medium dan saya tengok bilangan view dah menjejah banyak ribu ni kan. Kalau nak isi dewan tak penuh pun, tak muat pun
ya, tapi itulah alhamdulillah berkat kita kata majlis kita pada pagi ini, moga masih boleh kongsi sebab ini sesi ini dijalankan di kita kata Facebook Sarigama HQ dan jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh share sebanyak mungkin, moga info-info ini dapat dikongsi bersama dan yakinlah bahawa kita berniaga, kita nak sediakan produk yang baik. Syarikat Anaida telah menyediakan platform bisnes yang baik, kita ada produk yang baik, kita ada pelan pendapatan yang baik, pelan pemasaran yang baik, kita menyediakan iklan-iklan bahan-bahan tools untuk tuan-tuan dan puan-puan berniaga, semua tu kita dah sedia. Dan sebelum kita berakhir, suka saya nak sebut bahawa sekarang ni kita ada promosi untuk menyertai sebagai rakan niaga Anaida dengan hanya RM10 sahaja. Promosi ini akan berakhir pada 30 Jun nanti, hujung bulan ni. So kita ada dalam 2 minggu lagi. So cepat-cepat hubungi rakan niaga kita, hubungi ejen-ejen dan mobile stoki kita seluruh negara. Nanti tuan-tuan dan puan-puan, ejen-ejen, stokis-stokis, letakkan nombor kontak nombor anda di bawah supaya penonton-penonton di luar sana dapat hubungi anda untuk menyertai bisnes yang mudah ini. Kita kata satu bisnes kesejahteraan, kita bukan nak sihat dunia dan kita nak selamat di akhirat nanti. Sebab apa? Kita nak supaya duit yang kita bawa, bohonglah kalau kita kata kita berniaga kita tak mau duit. Ya, kita nak duit, kita nak untung, kita nak ada kekuatan ekonomi di situ. Ini juga adalah jihad kita bersama-sama dan alhamdulillah bagaimana tuan-tuan dan puan tengok di belakang saya. Ini antara produk utama kita iaitu produk Sari Gamat, Jelly Gamat dan pelbagai produk lagi dan boleh hubungi ejen-ejen, stokis-stokis, mobile stokis kita untuk dapatkan produk dan pastinya produk kita produk yang terbaik dan ulang sekali lagi kita ada 2 orang panel syariah sejak tahun 2015 lagi, Dr. Zahrudin Abdul Rahman dan juga Profesor Madya Dr. Azman Muhammad Noor yang sentiasa memantau. Bagi saya buat salah biasa, yang luar biasa adalah orang yang sentiasa cuba memperbaiki kelemahan, kekurangan dan sebagainya. Dan kita kena sahut dalam suasana PKPP, ramai orang yang terkesan dengan kita kata kesempitan hidup dengan status kerjanya, status gajinya dan sebagainya. Ambillah peluang untuk menyertai bisnes kita, bisnes Anaida InsyaAllah kita sediakan semua benda macam mana saya sebut tadi, kita sediakan pelan pendapatan yang sangat baik, kita sediakan produk yang baik. Anda tak perlu risau tentang produk, anda tak perlu risau tentang quality produk dan sebagainya. Anda tak perlu risau lagi tentang nak buat poster pun, kita sediakan juga. Anda tak perlu risau tentang training, bawa diri anda saja. Anda ada bakat, anda tak ada bakat, anda tahu berniaga, anda tak tahu berniaga, datang. InsyaAllah kita akan bantu, kita akan latih dan kita cuba bersama-sama anda, kita ubah diri kita. Kalau kata sebelum ni kurang, okey, insyaAllah kita cuba untuk jadi insan yang lebih baik, bukan setakat di dunia, insyaAllah di akhirat nanti. Jadi saya akan tutup majlis kita pada pagi ini dan saya haraplah inilah masa untuk kita berubah, bertindak sekarang. Sertai kami sebagai rakan niaga dengan hanya RM10 sahaja. Promosi ini akan berakhir pada hujung bulan nanti. Okey, jadi itu saja untuk pagi ini. Moga Allah berkati semua usaha kita, sebar-sebarkan. Moga Allah berkati kehidupan kita. Moga Allah murahkan rezeki anda semua yang senantiasa lah berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik, jadi hamba Allah yang taat pada apa yang Allah ajar, apa yang Rasulullah tunjuk, kita ikut dan kita jadi seorang peniaga muslim. Dan bersama-samalah kita senantiasa menjadikan jihad ekonomi ini satu pegangan kita, satu itikad untuk kita jadi insan yang cemerlang dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.